Hai murid-murid, jom belajar tajuk bahan buangan bersama Cikgu Ayu. Sambungan daripada video bahan buangan siri 1, murid-murid boleh kuasai 3 subtopik daripada video ini. Yang pertama, kesan penggunaan bahan tidak terbiodegradasi. Yang kedua, amalan pengurusan bahan buangan termasuk 3R. Yang ketiga, pengurusan bahan buangan terancang. Seterusnya, cikgu akan terangkan kesan penggunaan bahan tidak terbiodegradasi. Kesan penggunaan bahan tidak terbiodegradasi membawa impak yang besar. Seperti yang kita tahu, bahan tidak terbiodegradasi tidak mereput jika dibuang dan akan kekal di persekitaran untuk jangka masa yang lama. Antara kesan-kesannya yang pertama ialah masalah kesihatan. Ikan yang tercemar dimakan menyebabkan manusia mengalami penyakit seperti keracunan makanan. Kesan kedua ialah tempat pembiakan Aedes. Bahan buangan yang tidak diurus ini membolehkan jentik-jentik membiak dan menyebabkan manusia menghadapi demam denggi yang disebabkan oleh nyamuk Aedes. Kesan yang ketiga ialah bencana alam. Longkang yang tersumbat ini boleh menyebabkan berlaku banjir kilat apabila hujan lebat turun. Kesan yang keempat ialah persekitaran kita yang tidak kondusif. Sampah sarap yang tidak diurus ini menyebabkan saliran longkang tersumbat. Seterusnya, cikgu akan terangkan apakah amalan pengurusan bahan buangan yang boleh kita jalankan. Apakah peranan kita dalam menguruskan bahan buangan secara terancang? Yang pertama, pastikan bahan buangan dibungkus dan diikat dengan kemas. Yang kedua, bahan buangan sepatutnya diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Yang ketiga, gunakan bekas kas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Dan yang keempat, bahan buangan sisa makanan boleh direputkan dan dijadikan baja kompos. Selain itu, kita boleh jalankan amalan 3R untuk menguruskan bahan buangan. Apa itu 3R? Reduce, reuse dan recycle. Reduce adalah untuk kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Reuse, guna semula atau pelbakaikan penggunaan bahan buangan. Recycle, kitar semula bahan buangan menjadi produk yang baru. Dengan itu, amalan 3R dapat mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran. Sekarang, cikgu akan terangkan bagaimana bahan buangan dilupuskan secara terancang. Di kawasan bandar biasanya, bahan buangan domestik diuruskan secara terancang oleh pihak berkuasa tempatan. Bahan buangan yang kita buang akan dikutip oleh pihak berkuasa tempatan dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Kemudian, bahan buangan diasingkan di pusat pengumpulan sampah. Bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula akan dibakar di dalam incinerator bersuhu tinggi dan sisa-sisanya dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Bagi bahan buangan yang boleh dikitar semula, ia akan dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk jadi bahan baharu. Contohnya, ketolan bahan buangan kertas akan diproses untuk menghasilkan beg kertas baharu. Cikgu ada sediakan projek kita semula yang kamu boleh jalankan di rumah. Jom cuba.
melihat bagaimana projek baja kompos boleh dijalankan di rumah.